Penggunaan produk tembakau dan produk merokok boleh mendatangkan ketagihan kepada pengguna dan telah membunuh separuh daripada penghisapnya meskipun ia merupakan bahan yang dibenarkan di sisi undang-undang. Lebih kurang 50% lelaki di Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas adalah perokok dan daripada jumlah tersebut, 20% daripadanya adalah golongan remaja. Dianggarkan 3,500 dari setiap 10,000 kematian pada setiap tahun di Malaysia adalah berkaitan dengan rokok. Apa kata mereka? Perokok dan bukan perokok. Ada Encik, pertama adakah Encik merokok ataupun vape? Tak merokok tapi vape. Vape lah. Vape tu sebab rasa nak tahu ke pengaruh rakan sebaya ke ataupun nak bagi hilang stres ke macam mana? Dulu saya merokok, lepas tu berhenti untuk merokok, tu saya isap nano untuk kad lah. Untuk kad rokok lah. Kurangkan. Adakah Encik merokok ataupun hisap vape? Saya cuma vape je. Vape. Okey. Ada pernah cuba untuk berhenti vape tak? Kad ni tak ada lagi. Tak ada. Kenapa Encik hisap vape tu? Mungkin itu tabiat sebab dulu saya merokok. So saya move ke vape lah sebab dia kurang gangguan lah dari segi bau, habuk semua. Perokok beralih kepada rokok elektronik untuk berhenti merokok. Apa kata doktor? Bahaya rokok elektronik. Banyak kajian telah menunjukkan vape tidak berkesan untuk berhenti merokok, malah meningkatkan risiko perokok untuk menjadi dual user, iaitu menjadi perokok dan juga menjadi penghisap vape. Isi kandungan cecair di dalam vape juga adalah berbahaya untuk kesihatan. Terdapat 3 jenis cecair utama di dalam vape: propylene glycol, glycerol dan bahan perasa. Propylene glycol menyebabkan iritasi pada mata, tekak dan juga saluran pernafasan. Ini membahaya terutama sekali pada pesakit asma. Apabila ia dipanaskan, propylene glycol akan bertukar menjadi formaldehyde yang juga merupakan sejenis bahan yang menyebabkan kanser. Glycerol pula menyebabkan iritasi kepada kulit dan mata, dan penggunaan secara berterusan boleh menyebabkan kerosakan pada organ dalaman. Bahan perasa pula terdiri daripada ekstrak minyak sayur bagi memberi ketebalan kepada asap buah itu. Apabila ia dipanaskan dan disedut ke dalam paru-paru, ia mampu membunuh sel paru-paru dan juga sel pada otak dan kulit. Peralatan atau komponen vape juga berbahaya. Risiko bateri meletup boleh menyebabkan kecederaan terutamanya di kawasan muka. Penggunaan vape ini juga boleh meningkatkan risiko mereka yang bukan perokok menjadi seorang perokok. Ianya kini menjadi trend gaya hidup yang tidak sihat, di mana ia menyebabkan lebih ramai orang terpengaruh dan ingin mencuba, termasuk juga golongan kanak-kanak, remaja dan juga wanita. Kajian juga menunjukkan aktiviti menghisap vape menjadi salah satu punca di mana golongan kanak-kanak terutamanya memulakan tabiat merokok. Ada juga sebahagian daripada vape yang mengandungi cecair nikotin di dalamnya yang boleh menyebabkan ketagihan. Kita perlu ingat, asap vape tidak semua masuk ke dalam paru-paru penghisap vape. Banyakkannya dihembus keluar dan asap ini akan disedut oleh orang-orang sekeliling kita dan mereka juga turut menghisap bahan kimia yang terdapat di dalam cecair vape itu di udara persekitaran mereka. Adakah Encik merokok atau vape? Merokok. Merokok lah ya. Merokok tu disebabkan apa? Sebab rasa nak ingin tahu ke, pengaruh rakan ke, ikut sebab nak hilangkan stres ke macam mana? Ikut kawan. Ikut kawan lah. Pernah tak cuba untuk nak berhenti merokok? Tak pernah. Tak pernah lagi lah. Ada tak keinginan nak berhenti merokok? Ada. Ada lah. Kenapa rasa nak berhenti merokok? Nak berhenti merokok. Jimat duit. Jimat dia. Adakah Encik merokok ataupun hisap vape? Ada. Ada pernah cuba untuk
Ada juga. Ada juga. Tapi dah cuba dalam seminggu lepas tu dia tak boleh apa. Tidak berjaya berhenti merokok kerana pengaruh rakan. Apa kata doktor? Tips berhenti merokok. Susah sangat untuk kita berhenti merokok. Salah satu faktor adalah ketagihan. Seperti yang kita tahu, nikotin adalah sejenis bahan kimia yang terdapat di dalam rokok yang merupakan dadah perangsang iaitu stimulan yang akan membuatkan kita ketagih. Apabila kita menghisap rokok, nikotin akan diserap ke dalam darah dan mengalir ke otak dan merangsang penghasilan dopamin. Dopamin ialah sejenis neurotransmitter yang memberikan perasaan seronok, perasaan terpuja, feel good feelings. So, penggunaan nikotin yang berpanjangan akan menyebabkan kebergantungan, dependence, dan mendorong kita untuk menghisap dengan lebih banyak untuk memberikan kesan feel good feeling tersebut. So, apabila kita berhenti merokok, maka terjadilah gejala tarikan iaitu withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms seperti batuk-batuk, mudah lesu, sukar tidur, selera makan berubah, deria bau dan rasa pun berubah, kita berasa gelisah, cepat marah. Walau bagaimanapun, simptom-simptom ini adalah bersifat sementara, selalunya akan berlanjutan untuk beberapa minggu dan akan hilang apabila badan kita bebas daripada nikotin. Sebenarnya, sebelum kita berhenti merokok, kita perlu membuat persediaan untuk berhenti. Selain daripada niat, motivasi dan disiplin, kita perlu juga membuat satu strategi untuk berhenti merokok. So, kaedah yang kita gunakan berdasarkan mnemonic STAR. S-T-A-R. So, S untuk set. The set quit date. Maksudnya kita menetapkan satu tarikh untuk berhenti merokok. Boleh dalam 3 hari kemudian kah, seminggu kemudian kah, tapi paling lama 2 minggu. Sebab motivasi akan hilang apabila kita tangguh. So, selepas kita menetapkan tarikh, kita tell. T untuk tell, kita memberitahu kepada pasangan kita, keluarga kita, rakan baik ataupun rakan sekerja bahawa niat kita untuk berhenti, yang menunjukkan satu komitmen yang kita hendak berhenti dan mendapatkan sokongan dan dorongan daripada mereka. Secara tidak langsung, kita boleh mengelakkan pengaruh daripada kawan-kawan dan rakan-rakan sebab mereka sudah tahu niat kita untuk berhenti merokok. Angka seterusnya ialah A. A untuk anticipate, di mana kita meramal cabaran dan halangan yang bakal kita tempuhi semasa dalam proses berhenti merokok. So, sebagai contoh, pengaruh daripada kawan-kawan, stres di tempat kerja ataupun rumah, ataupun withdrawal symptom. So, kita dah menyediakan satu plan ataupun strategi untuk menghadapi cabaran ni apabila dia berlaku. Ada juga petua 12M yang kita boleh gunakan untuk menangani keinginan untuk merokok semula. So, yang terakhir ialah R. R untuk remove. Kita buang rokok, mancis, pemetik api, bekas abu yang akan mendorong kita atau merangsang kita untuk merokok semula. So, out of sight, out of mind. Namun begitu, dengan adanya strategi ini, kadang-kadang tidak berjaya juga untuk berhenti merokok. Jangan putus asa. Boleh dapatkan khidmat nasihat di klinik berhenti merokok, di klinik kesihatan yang boleh membantu dari segi kaunseling, motivasi dan ubatan terapi gantian nikotin. Adakah anda merokok? Bukan merokok. Apa pandangan anda tentang orang yang merokok dekat tempat awam? Bagi pandangan saya, orang yang merokok di kalangan ramai ni benda yang tak bagus lah, sebab kandungan dalam rokok tu sendiri pun dah bahaya, berefek pada kesihatan main hisap tu. Kalau ramai tu macam benda yang kurang sopan lah kita untuk sekeliling ataupun untuk orang yang bawah umur lah. Saya memang tak merokok dari kecil. Rokok semua habis benda sebab didikan daripada ayah lah. Ayah pun tak isap rokok. Adakah cik isap rokok atau vape? Tak. Sebab dia membahayakan kesihatan dan menzidui. Pada pendapat encik kan, apa pandangan encik tentang orang kat luar sana yang merokok dekat tempat awam? Benda tu tak bagus lah sebab dia membahayakan kesihatan dia dan
public, orang lain yang dekat sekeliling tu. Tidak merokok dan rokok membahayakan kesihatan. Apa kata doktor? Faedah tidak merokok. Salam sejahtera, saya Dr. Ong, pakar perubatan keluarga dan KK Plan Baru. So hari ini saya akan bagi sedikit nasihat tentang faedah untuk berhenti merokok. Okay. Sebenarnya hari tembakau sedunia 2023, marilah kita ambil peluang ini untuk kita berhenti merokok. Sebab kita berhenti merokok mendapatkan banyak faedah. Okay. Marilah kita berazam, ya, ataupun kita boleh memanggil atau menyeru kawan-kawan semua datang untuk kita ambil peluang ini untuk kita stop smoking. Okay. Bagi mereka-mereka yang ada niat untuk merokok, sila hubungi klinik kesihatan berdekatan di pelabuhan untuk tindakan selanjutnya. Halo, tahukah apa kebaikan kita berhenti merokok? Okay. Saya rasa semua orang tahu pun, ya, faktor utama kita berhenti merokok sebab faktor kesihatan. Ya, tahukah kita ada faktor lain sebagai contoh mungkin dari segi kos dan kewangan. Ya, kita boleh jimat banyak dan semasa kita berhenti merokok. Ya. Wang tersebut boleh digunakan untuk dibelanjakan kepada ahli keluarga kita. Sebagai contoh, mungkin bahawa mereka melancong ke luar negara. Okay. Selain daripada kesihatan kita, asap rokok ini sebenarnya dia boleh membawa kemudaratan kepada orang sekeliling kita. Ya. Bayangkan kita berhenti merokok, keluarga kita, rumah kita akan sentiasa mempunyai udara segar dan anak-anak kita akan sentiasa tidak akan terdedah kepada asap rokok yang berbahaya. Okey. So, apakah kebaikan, ya, bagi perokok yang berhenti merokok? Kebaikan ataupun faedahnya boleh dilihat dalam masa beberapa hari ini, ya, di mana tahap kandungan karbon monoksida dalam badan kita akan berkurangan, ya, dan ini akan mengakibatkan denyut jantung juga akan berkurangan, ya. Kita tidak akan berasa sentiasa berdebar-debar, ya. Dan pada masa yang sama kita menderita bau, dan rasa akan bertambah baik, ya. Dalam masa beberapa minggu, ya, batuk kita akan berkurangan, ya, sensasi susah nafas akan berkurangan, dan kita akan berasa lebih senang bernafas. Dan masa beberapa bulan, ya, kandungan KH akan berkurangan, dan ini akan akibatkan kita tahap exercise kita ataupun tahap toleransi fizikal kita akan bertambah baik, ya. Bahkan dalam masa 1 tahun ini kita berisiko dapat penyakit jantung akan berkurang sebanyak setengah. Ya. Saya tak merokok. I think merokok di public area untuk tak baik kerana ada orang tak suka merokok, tak suka itu smell. So tak baik. Apa pandangan Cik tentang mereka yang merokok di tempat awam kat luar sana? Itu memang bahayalah. Dia bukan bahayakan diri dia ada bahayakan kepada orang lain. Merokok di tempat awam, orang lain tidak selesa. Apa kata doktor? Kesan asap rokok sekunder. Kesan asap rokok sekunder, bau yang tidak selesa kepada orang sekeliling. Sekiranya terdedah kepada asap rokok sekunder pada jangka masa yang lama, boleh menyebabkan penyakit jantung koronari pada usia yang muda, angin akmal dan lemah paru-paru. Bahaya kepada golongan wanita dan kanak-kanak yang tidak merokok kerana asap rokok kekal di rumah, melekat di atas pakaian, di atas berabut, menyebabkan serangan asma yang kerap dan teruk. Marilah kita menyambut bersama-sama Hari Tanpa Tembakau 2023 yang bertema Utamakan Makanan Bukan Rokok Demi Kesihatan. Terima kasih.